Okay, so LU factorization ni kenapa nama dia LU? Okay, L ni adalah stand for mewakili. Okay, L ni mewakili lower dan U ni mewakili upper, bahagian bawah dengan bahagian atas. Apa maksud lower dengan upper? Okay, lower dengan upper ni maksud dia matriks di bahagian bawah dan matriks di bahagian atas. Ni sebenarnya matriks. So, andai kata kalau kita ada matriks 3x3, okay, 3x3 ni maknanya dia ada 9 unsur lah. Benda ni saya tak ajar dah sebab dalam saya punya YouTube pun saya dah pernah terangkan lah macam mana kita panggil dia 3x3 sebab dia square matrix lah, ada 3 elemen darab dengan 3 kolom. So, kenapa nama dia matrix lower? So, lower tu yang masa kita singkir tu, dia akan dapat macam ni bentuk matrix. Okay, biasanya kalau bentuk matrix dia macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ni kalau ikutkan matrik biasa tau. Tapi bila kita panggil sebagai matrix lower tu maksudnya matrix tu ada nilai di bahagian bawah, ada nilai di bahagian bawah, tapi segitiga di bahagian atas tiada nilai. Maknanya dia akan jadi sifar. So saya padamkan bahagian atas ni dan saya tulis sebagai 0, 0, 0. Jadi kalau awak jumpa matriks yang ada bentuk 3x3 dan ada nilai 3 bahagian kosong di atas, kita panggil dia sebagai matriks lower. Tu maksud dia. Sebab dia akan bentuk segitiga dekat atas. Yang tengah-tengah ni kita panggil sebagai diagonal. Jadi kalau siapa yang dah tengok video saya yang Gauss elimination, yang bersilang kat sini ni, yang melintang ni, warna biru saya buat, ini kita panggil sebagai diagonal. Okay, ataupun kita panggil sebagai tulang matriks. Diagonal. Okay, so yang ni adalah matriks lower. Kalau matriks upper, matriks bahagian atas, maksudnya bahagian atas tu dia ada nilai. Okay, so dia jadi macam ni Kalau saya letak sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sekejap Okay, so kalau matrix lower, upper, bahagian mana yang akan jadi kosong? Bawah. 4, 7, 8. Okay, kalau saya padam balik ni so macam ni, 0, 0, 0. Yang ni tulang dia. Ni tulang. Dan segitiga bahagian bawah ni. Okay, jadi matriks upper adalah satu bentuk matriks di mana bahagian segitiga di bahagian bawah bersamaan sifar. Tu kita panggil sebagai upper lah, maknanya bahagian atas ni ada nilai. Kalau matriks lower, bahagian bawah ni ada nilai, atas ada. Ni ciri-ciri bentuk matriks lah. So matriks lower dengan matriks upper. Okay, so kena faham dulu kenapa nama dia LU factorization method. Okay, jadi sekarang kalau dah faham dah lower dengan upper tu, kenapa? Sebab tu nama dia LU factorization. Sebab factorization ni maksud dia kita faktorkan. Kita faktor satu matriks tu menjadi dua matriks. Satu matriks lower, satu matriks upper. Sebab tu nama dia factorization. Tapi kadang-kadang ada setengah nama dalam buku rujukan ke apa, dia tak panggil factorization, dia panggil decomposition kat bawah ni. Ni saya tunjuk nota saya lah. Tapi tak ada apa pun saya nak terangkan. Decomposition, decompose. Kita compose balik matrix tu. Kalau matrix asal dia A, dia nak compose menjadi dua matrix yang lain. Decomposition ataupun factorization. So ni dia punya flow ni flow yang 3 step yang saya tunjuk tadi. Yang ada step pertama, step kedua, step ketiga tu kan. So saya tunjuk benda ni dulu supaya faham, dan benda ni tak dalam modul saya. Cuma sekejap lagi kalau faham nanti kita boleh terangkan, boleh apply lah. Okay, so sekarang ni kita nak selesaikan soalan yang melibatkan persamaan serentak. Yang mana persamaan serentak tu dia ada unknown lah. Contohnya ada X, kita ada Y, kita ada Z. Dan first kali soalan yang persamaan serentak yang 3 ataupun 4 persamaan serentak, confirm memang kena tulis dalam bentuk matrix ni lah. Jadi siapa-siapa yang buat Gauss elimination, benda ni saya tak perlu ajar dah sebab A ni adalah matrix nilai. X ni adalah matrix untuk unknown, X1, X2, X3 ataupun XYZ, dan B ni adalah nilai yang constant juga tapi dia tak ada perkali XYZ, dia nombor sahaja. Okay, jadi soalan dia, penyataan problem dia memang dibagi dekat sini.
Okay, so soalan kita sekarang, kita nak cari berapa nilai X lah ataupun berapa nilai XYZ ni. So first step, okay, langkah pertama, kita akan faktorkan, okay, kita faktor sebab tu saya panggil dia factorization. Kita akan faktorkan matriks tunggal A tadi menjadi dua matriks lain, iaitu satu upper, satu lagi lower. Ini step yang pertama. Dia macam ibarat kalau matriks ni kalau kita nak faktor, dia tak boleh simply faktor keluar nilai macam tu. Dia tak sama macam nombor bulat. Contoh kalau kita pergi kepada nombor biasa, kalau sifir budak-budak sekolah belajar, contohnya kalau saya tanya 25, dia punya pemfaktoran yang available apa dia? Biasa kita akan tulis lah 25 darab 1 ataupun 5 darab 5 dan sewaktu dengannya lah. Jadi ini kita panggil sebagai pemfaktoran nombor bulat biasa. Tapi apa yang kita cuba buat sekarang, daripada matrik biasa tu mungkin dia bagi sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ni matrik A tau. Ni matrik A. Dia nak faktorkan jadi dua matriks yang berbeza, iaitu satu tu L, satu lagi U. Jadi nanti kita nak cari macam mana benda ni nak dapatkan dua. Dan di mana untuk L ni kita setting dulu. Kalau L ni kita setting, matriks lower maknanya nilai bahagian bawah ada, segitiga dekat atas ni akan jadi kosong. Ni kosong. Ni matrik lower. Kalau saya padam segitiga ni, dia akan jadi macam ni lah. Kosong, kosong, kosong. Ni matrik lower. Dan untuk upper pula, matriks upper dia akan setting menjadi kosong di bahagian bawah sebab nilai atas tu ada kosong, kosong, kosong. Jadi kita akan carilah menggunakan LU factorization untuk dapatkan nilai kat sini. Ni nilai kat sini ni. Yang saya letak tanda soal ni. Jadi bukannya yang tak ada soal ni direct dapat macam ni. Satu letak sini, salah ni bukan macam ni lah. So dia kena cari menggunakan kaedah decomposition sekejap lagi. So boleh faham ini adalah nama dia LU factorization, matrix lower dan matrix upper. So step pertama kita akan faktorkan menjadi matrix U darab L ataupun L darab U, tak kisahlah. Tapi dalam modul saya guna LU. Jadi saya tukar kat sini. Tapi tak payah tukar lah. So dia akan jadi L darab U ataupun U darab L. Kemudian step yang kedua, this one, ni step kedua. Okay. Step kedua, kita kena ambil matrix L tu. Dia pinjam dulu matrix L. Kita akan buat operasi persamaan serentak. Matrix L didarabkan dengan D. Okay, D ni biasa saya guna Y. Dalam modul saya guna Y. Y ni stand for untuk matrik macam ni. Y1, Y2, Y3. Tapi kalau dia bagi X, Y, Z, awak gunalah W ke Y, W, T, M ke, tak kisah mana-mana pun. Sebab dia nilai yang baru kita construct. And then kita selesaikan Y ni dan ambil yang B ni. Kita pindahkan saja. So dia akan dapat persamaan matrik yang baru yang ni. Okay. Kalau buat Gauss elimination memang kita akan dapat bentuk macam ni. Dan kita akan selesaikan untuk dapatkan matrix Y ni. Okay. Kita selesaikan untuk dapat matrix Y menggunakan kaedah forward substitution. Forward substitution ni maksudnya kalau kita ada matrix, contohnya 1, 4, 5, 0, 2, 3, 0, 0, 4. Okay, so kita akan cari bahagian atas dulu, bahagian bawah dulu lah forward. Ini backward. Cari dulu lah nilai dia berapa. So penggantian je lah untuk dapatkan matrix matrix Y. Okay, kemudian lepas dah dapat matrix Y, okay, lepas dapat matrix Y, kita akan ambil benda ni, kita akan letakkan di bahagian belakang untuk gabungkan sekali dengan matrix U yang kita construct mula-mula lah. So yang ni yang ketiga, persamaan ketiga yang kita nak selesaikan. Jadi daripada persamaan ketiga ni kita akan dapat matrix U darab dengan matrix X yang kita nak cari dan disamakan dengan matrix Y. Matrix Y ni yang kita dapat daripada step kedua lah. And then barulah kita guna kaedah backward substitution untuk dapatkan jawapan X. Jadi overall LU factorization ni dia ada 3 step. Step pertama kita factor, step kedua cari matrix Y menggunakan matrix L, dan step ketiga kita akan cari matrix X menggunakan matrix U. So kita pergi kepada dalam modul awak. Tadi saya terangkan dari segi flowchart dia untuk faham. Jadi dalam modul ni saya dah ada tulis lah. Untuk matrix lower maksudnya nilai di bahagian atas adalah kosong. Ini segitiga ni. Dan untuk matrix upper adalah nilai di bahagian bawah adalah kosong. Okay, so yang ni tak ada masalah. Dan untuk LU factorization dia ada 3 nama. This one.
Kenapa dia ada 3 nama? Sebab kaedah masa kita nak susun nilai yang tak diketahui tu dia ada 3 cara. So yang pertama dinamakan sebagai Doolittle. So kenapa nama dia Doolittle? Okay, disebabkan tulang dia tu disetting sebagai nilai 1. Sekejap saya highlight kat sini Tulang matrix L tu kita setting menjadi 1. Diagonal Okay, nak senang ingat kalau nak tahu tulang mana, Doolittle ni perkataan dia adalah L. So L dia sama dengan 1 lah. Jadi saya tunjuk kat sini macam mana dia berlaku cara pemfaktoran tu. Kan tadi kita tukar A sama dengan LU. Ni nak faktor ni. A sama dengan LU. Okay, di mana untuk matrix L idaratkan dengan matrix U. Kita akan dapat matrix lower. Lower maknanya bahagian bawah ada, atas yang tak ada. 0, 0, 0. Okay. Matrix upper, atas ada nilai, bawah kosong. Jadi saya akan susun macam ni. 0, 0, 0. Okay, this one lah. Okay. So kenapa nama dia Doolittle? Okay, untuk Doolittle, tulang bagi L, mana tulang L? This one, ni tulang dia. Tulang ni saya tandakan warna biru kat sini. Okay. Tulang dia mesti sama dengan 1. Jadi kita akan tambah kat sini, dia akan dapat 1, 1, 1. So ni nama dia adalah Doolittle. Okay, so apa jadi dengan yang nilai di bahagian kosong? Tak boleh letak sama dengan, jangan letak tanda soal sebab dia akan jadi confusing ataupun keliru. Jadi disebabkan tanda soal ni kita kena cari setiap satu, maka kita akan gantikan dengan abjad A, B, C, D, E. Ada setengah buku dia guna A1, A2, A3. Tapi benda ni dia macam confusing sebab nak senaraikan A9 tu kemungkinan boleh berlaku kecuaian. Jadi sebab itu kita tak gunakan A1, A2, A3 lah. Kita just susun abjad A, B, C, D macam biasa. A kecil, B kecil, C kecil. Dan cara susun dia adalah kita akan habiskan satu barisan. Habis barisan tu baru kita tulis yang baru. Jadi kita akan susun A, B, C, D, E, F, G, H dan I. Okey, elakkan tulis memanjang macam ni lah. Sebab matrix sifat dia kena habiskan row dulu, baru kita habiskan kolom. Jadi kita akan susun macam ni. A, B, and then C, D, E, F, G lah. Okey, so saya akan tulis sini A, B, C, D, E, F, G, H, I. Okey, so nanti A, B, C, D tu kita kena cari. Sekejap lagi saya akan tunjuk step yang kita akan buat kotak dia. Okay, yang sekarang saya nak bagi faham adalah ini nama dia Doolittle. Kita nak construct method Doolittle tu LU, tapi cara susun tulang dia itu menunjukkan Doolittle. Okay, so jelas untuk Doolittle? Okay, seterusnya kita nak tengok. Kan dia nak tanya. Bila online ni dia kena tanya feedback lah, respon. Ada nak tanya tak setakat ni? Apa dia? Tak ada Okay, right. Okay, next kita pergi pada crowd. Okay, crowd ni pula. Okay, crowd kalau nak senang ingat sebab dia ada perkataan U. Jadi dia nak bagi tahu. Okay, tadi kalau Doolittle tulang L yang 1. Crowd tulang U pula yang jadi 1. Okay, sebab dia tulis kat sini diagonal U yang akan jadi 1. So kalau saya susun lah untuk crowd, saya akan tulis macam ni. A sama dengan LU. Macam ni. Pun sama. L, matrix L kosong di bahagian atas. Dan matrix U kosong di bahagian bawah. Macam ni. Tapi beza dia adalah tulang pada U yang akan setting menjadi 1. Macam ni. Saya akan back kat sini lah. Jadi nilai-nilai yang kosong kat sini ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 akan digantikan dengan abjad A, B, C, D. So A, B, C, D, E, F, G, H dan I. So daripada dua bentuk ni kita tahulah mana satu Doolittle dan mana satu crowd. Dia tengok pada tulang dia yang itu nilai 1. Okay, so boleh faham untuk crowd. Okay, dan last kali untuk Thomas. Okay, apa itu Thomas? Thomas ni adalah, yang ni dia punya definisi dia punya tulang adalah 1. So sama macam crowd. So Thomas ni dia sama macam crowd sebab tulang dia adalah 1. Cuma beza dia satu lagi.
Matrix A ni mestilah tridiagonal matrix. Okey, so apa maksud tridiagonal matrix? Tridiagonal matrix ni macam yang siapa tanya tadi ya. Kalau kosong kat ujung tu boleh tak? Ataupun kosong kat mana-mana? Boleh. Matrix tridiagonal dia macam ni. Okay. Tridiagonal tu biasa dia akan ada tulang lah. Contohnya 1, 4, 5. Ni matrix diagonal. Kalau tridiagonal, kosong dia dekat ujung. Ni 1, atas 1. Dia macam ni. So yang lain tu mungkin nilai lain lah. Contohnya saya akan letak 4, negatif 1, 2, 10. Ini nama dia adalah matrix tridiagonal. Kenapa tridiagonal? Sebab nilai kosong berada di hujung matrix. Ni satu ni, sini satu. Di hujung. So nama dia adalah matrix tridiagonal. This one diagonal, hujung ni tridiagonal. So kalau 3 kali 3 tridiagonal dia macam tu. Kalau 4 matrix 4 kali 4 ni besar sikit lah, 4 kali 4. Contoh saya tak nombor 1, 4, 2, 8. Okay. So sini dia akan jadi 0, 0, 0, 0, 0, 0. So dia akan jadi sini 5, 1, 2. Ini random je saya letak ni. Okay. So ni nama dia adalah matrix tridiagonal sebab di bahagian ujung dia akan dapat kosong atas bawah. Ni 1, ini 1. Kalau kita ada matrix 5 kali 5, ujung dia tu semua akan jadi itulah. Jadi sebenarnya kalau kosong kiri kanan itu adalah sebenarnya matrix tridiagonal. So sekarang saya nak tunjukkan jalan kerja dia. So untuk jalan kerja yang prosedur ni, apa yang kena faham adalah ingat kata kunci dia je. Kalau step pertama kita nak faktorkan A sama dengan LU. Okay, so kita akan dapat dua matrix lah. Satu L, satu U. And then yang kedua kita nak cari matrix Y dari penyelesaian LY sama dengan B. So yang ni memang kena ingat lah ni. Matrix L darab dengan Y sama dengan B. So nanti kita akan cari untuk matrix Y dulu. And then yang ketiga, baru kita dapat penyelesaian untuk dapatkan matrix X. Yang ni kita nak cari daripada formula UX sama dengan Y. So dia ada 3 kat sini. A sama dengan LU, LY sama dengan B dan UX sama dengan Y. Daripada tajuk Doolittle, jadi solve the linear system below by using Doolittle method. Okay, so saya akan buat jalan kerja dia. Okay, so ingat yang step pertama tu kita akan buat, actually step pertama ni dia adalah A sama dengan LU. Okay, yang kedua LY sama dengan B. Dan yang ketiga UX sama dengan Y. Okay, dan benda ni dia akan datang daripada bentuk general iaitu AX sama dengan B. So apa yang perlu buat adalah tukarkan dahulu persamaan serentak ni menjadi bentuk matrix AX sama dengan B. Okay, so saya akan tukarkan dulu step dia. So dia akan dapat, kalau ada yang nak tanya soalan, tanya ataupun boleh buat sama sekali dengan saya. So dia akan dapat sini 4, negatif 2, 2 negatif 1, 1, 1, 1, 2, negatif 1, negatif 1. Okay, this one is matrix A yang kita nak pakai sekejap lagi. Yang ni pula adalah X1, X2, X3 sama dengan matrix B adalah 12, 6, 3. Okay, jadi yang ni sebenarnya adalah matrix A, X sama dengan B. Okay, selesai. So matrix A awak yang diberikan kat sini. So matrix A bukan tridiagonal sebab semua nilai ada ni, tak ada kosong pun. Jadi kita gunakan Doolittle. Okay, kita akan masuk yang step pertama. Okay, step pertama. Okay. Step pertama kita akan tuliskan dalam bentuk A sama dengan LU. Okay, ambil matrix A yang ni. Saya ambil yang ni. Duduk sini lah. Okay, so letak sama dengan konstrukkan matrix L dan konstrukkan matrix U. Okay,
So this one is L, this one is U. So untuk 2 liter, tulang mana yang akan jadi kosong? Akan jadi 1? L. Okay, L. So saya setting dulu L kat sini. Okay, right. Sini. So terus buat 1, 1, 1. Memang tulang dia memang 1. Tak payah, jangan pergi tukar jadi 2, 3 pula. Memang akan jadi 1. Sebab dia memang syarat dia lah. Okay, this one inilah kalau setanda nanti kalau dalam final exam. Yang ni kalau buat tulang dia L dia 1, confirm ini adalah method 2 liter. Sebab dia refer pada U tulang, L dia punya tulang. Okay, yang seterusnya yang lain tu, saya akan tuliskan abjad dia lah. Iaitu kita akan letak A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kalau 3 kali 3, memang dia akan dapat abjad dia sampai I. Kalau untuk 4 kali 4, dia more than I, lebih daripada I. So dia akan jadi H, I, J, K, L, M, N, O, P. Dia ada bertambah lagi lah. Tapi bila abjad macam M, N, yang ni okey lagi kalau nak guna. Tapi kalau O ni, saya tak galakkan O. Kenapa saya tak galakkan O? Sebab O ni dia macam plate kereta jugalah. Huruf ni dia boleh keliru dengan nilai sifar. Jadi kalau untuk 4 kali 4, kalau saya minta buat tutorial nanti, replacekan O tu dengan abjad seterusnya lah, iaitu P. Supaya tak ada kekeliruan abjad dengan nombor sifar. Tu maksud saya lah. Kalau matriks 4 kali 4, kalau matriks 3 kali 3, memang dia sampai I sahaja. Sebab dia ada apa? Dalam 9 kolom je untuk kita cari. Kalau untuk 4 kali 4, dia ada 16. Sebab tu dia sampai abjad P, Q. Q tak sampai kot, P saja. Okey, jadi sekarang kita dah dapat bentuk 2 liter ni dia punya step pertama lah. So apa yang kena buat sekarang, kita nak carikan nilai A, B, C, D berdasarkan nilai matriks A. So yang seterusnya ni kita akan buat matriks yang A dengan L dengan U ni, kita akan buat multiplication iaitu hasil darab. So yang ni kena recall balik chapter algebra. Kalau ambil algebra dulu, benda ni multiplication ni memang dah belajar lah, iaitu hasil darab. So kalau hasil darab, dia sebenarnya dia akan dapat satu matriks 3 kali 3 besar. Macam mana nak darabkan matriks 3 kali 3? Kita akan darabkan row dengan kolom. Okey, saya ulang lagi sekali. Untuk hasil darab matriks 3 kali 3 ataupun 2 kali 2 ke 4 kali 4, dia sebenarnya adalah hasil darab row dengan kolom dan dia akan dapat satu nilai kat depan ni. Okey. So kalau dalam ni kita ada 9 nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebabnya matriks 3 darab 3, dia akan dapat matriks 3 kali 3 yang besar lah. So setiap nilai elemen ni, dia akan dapat dari hasil darab kolom darab row lah. So kalau sini kita nak cari tadi A11 sini. This one A11. Maknanya kalau kita baca A11 ni, row 1 darab kolom 1. Okey, saya ulang lagi sekali. Row 1 darab kolom 1. So mana row 1? This one, row 1 darab dengan kolom. Jadi saya padam A11 ni, dia akan dapat macam ni. 1 darab D tambah 0 darab 0 tambah 0 darab 0. So kalau ikutkan D tambah 0 tambah 0, maka dia akan dapat D je dekat sini. Boleh ke? Boleh tak? Okay, next. Kalau saya minta awak try cari darab matriks kat sini. A23. Nak cari yang kat sini ni. Kalau nak cari dekat sini, maksudnya row 2 dia darab dengan kolom 3. Row 2 darab kolom 3 Row 2 darab dengan kolom 3. Dekat sini. So kalau saya buat hasil tambah tu, dia kalau darab memang tambah So ulang lagi sekali. Row 2 padam. Row 2 darab kolom 3. So kalau kita buat satu-satu, dia akan dapat macam ni. A darab dengan F tambah 1 darab H tambah 0 darab I. Jadi dia akan dapat apa unsur kat sini? Dalam modul ada sebenarnya. AF tambah H. Betul. AF tambah H.
Sini A1, 2. So, sini darab sini lah. So, dia akan dapat 1 darab E tambah 0 darab G tambah 0 darab 0. So, dia akan dapat E saja kat sini. Ni E. Ya, E. Okay, sini pula kita nak cari 1 darab F tambah 0 darab H tambah 0 darab I. So, dia akan dapat F. So, sambunglah kat bahagian bawah pula. Okay, so saya gunakan warna kat sini. Ni darab yang ni pula. Untuk dapatkan kat sini. Untuk dapatkan kat sini, dia akan dapat A darab D tambah 1 darab 0 tambah 0 darab 0. So, dia akan dapat sini AD saja. Okay, seterusnya untuk yang nilai dekat sebelah sini, row 2 darab kolom 2. So, saya anjakkan yang ni pergi sini sikit. Okay. So, A darab E, AE tambah 1 darab G dapat G. Yang belakang tu 0 darab 0 dapat 0 lah. So, tak ada masalah. Okay, and then next kita nak yang ni pula, bawah ni. Jadi, saya anjakkan benda kuning ni. Yang ni satu. Sini. So, dia akan dapat B darab D tambah C darab 0 tambah 1 darab 0. So, dia akan dapat BD. Okay, seterusnya saya alihkan benda ni ke sana. Kalau saya laju, tolong beritahu Saya anggap awak dah faham ni. BE, CG, 1. So, dia akan dapat sini BE tambah CG. Okay, dan yang terakhir, kolom row 3 darab kolom 3. So, dia akan dapat sini BF tambah CH tambah I. Okay. So, saya padamkanlah underline ni. Cuma saya nak tunjuk benda ni dia akan dapat 9 unsur. Okay. So, ini adalah hasil darab matrix L yang kita construct Doolittle darab dengan matrix U, dia dapat benda ni. Kenapa nak buat hasil darab? Sebab kita nak cari abjad ABCD. So, bila kita dapat single matrix yang kita dapat daripada nilai A yang kita construct daripada persamaan serentak, kita boleh buat perbandingan. Unsur pertama, nilai dia adalah 4. E, nilai dia adalah 2. F, nilai dia adalah negatif 1. Yang single abjad ni confirm memang akan dapat jawapan dia lah. Yang tak dapat lagi yang bawah ni yang kita kena cari nilai G, H, I dan J lah. J tak ada sampai I lah kan ya. Okay, so sekarang saya akan buat satu kotak table. Dalam modul awak tu dia ada kotak-kotak yang ni. Ni sebenarnya kotak ni. Kotak yang saya buat untuk nampak ataupun lagi membantulah pencarian nilai ABCD tu dengan jelas. Kalau tak nak buat kotak, boleh je sebenarnya kita buat nilai yang biasa je. Contohnya saya tulis kat sini. Yang pertama D tu dia dapat 1 dah. D dapat 1, dia dapat 4. Ni dapat 4. Settle lah. Sebab kita bandingkan elemen 1-1 ni dengan elemen 1-1. Terus dia akan dapat D4. Tapi kalau bawah-bawah ni takut dia keliru, jadi saya akan buat satu kotak untuk asingkan pengiraan. Okay, asingkan pengiraan. So, saya akan buat macam ni kotak dia. Kalau 3x3 dia akan ada 3, dia ada 9 lah. Dia matrik dia macam ni. 1, 2, 3. Yang ni atas kecil saya buat. Yang kedua. Ini ketiga. Okay. Supaya kita boleh buat perbandingan dengan adil lah. Jadi kita akan cari dulu yang pertama, yang ni dulu D dengan 4, boleh tulis je terus. So saya akan buat dalam ni D dah sama dengan 4. Settle. Yang seterusnya kita banding E dengan 2. F dengan negatif 1. Okay, settle. Okay, seterusnya kita akan sambung kat sini pula, AD pula. So, kita akan ambil AD sama dengan 1. Jadi, saya akan tulis juga sini. AD sama dengan 1. Di mana D ni sama dengan 4 ni kita dah ada, masukkan kat sini. So, dia sebenarnya adalah A buka kurungan 4 sama dengan 1.
Jadi kita akan pindahkan 4 ke sana jadi hasil bahagi. 1 bahagi 4 dia akan dapat 1/4. So dia akan dapat A sama dengan 1/4. Boleh kekalkan dalam pecahan ataupun dalam perpuluhan sekiranya perpuluhan tu berhentilah. Macam 1/4 ni nilai dia 0.25. So kita boleh tulis 0.25 ataupun 1/4. Okay, yang ni sama je lah macam biasalah kita kira. Boleh letakkan bentuk ni 0.25 dekat bahagian ni. Okay, next kita akan bandingkan pula AE tambah G ni dengan 1. Di sini. Okay, di mana E kita dah ada iaitu 2 boleh ganti kat sini. A pula yang kita ambil kat sebelah ni. Jadi kita boleh cari nilai G. Selesai kat sini dia akan dapat A adalah 1/4 darab dengan E 2 dan tambah G sama dengan 1. So G dia akan dapat 1 ni tolak dengan 1/4/2 lah. Boleh kira direct calculator je. 1 tolak 1/4 darab 2. So dia akan dapat 1/2 jawapan G. Setakat ni ada tak nak tanya? Boleh faham tak? Jelas ke tidak di penjalan kerja ni? Dia memang kena cari satu-satu ni. Jelas madam. Okay. So dia dapat macam ni lah. Okay, saya teruskan Kalau dia nak tanya boleh tanya. F adalah -1 tambah dengan H sama dengan 1. So H kita akan cari dulu. So dia dapat 1 tolak dengan -1 tambahlah 1/4. So dia akan dapat H adalah 5/4. Okay, next kita comparekan BD pula dengan 2. Okay, disebabkan D tu kita dah ada, D kita ganti sini lah. Jadi kita dapat B4 sama dengan 2. So B sama dengan 2 bahagi 4 dapat 1/2. Okay, settle. Next, BE tambah okay, so yang ni dia ada 2 sebutan lah ni. B daripada sini. E atas ni. C kita nak cari ke C? C kita nak cari. G. Yang ni ada 1/2. So kita akan ada lah maklumat-maklumat yang dah ada untuk kita cari yang belum ada. So kita akan buat sini 1/2 darab 2 tambah C. G 1/2. So biasanya kalau yang ni basically memang kita akan tolak benda ni dulu lah. -1 tolak 1. So dia akan dapat pergi sana dulu ni. Ni pergi sana. 1 tolak 1. So dia akan dapat sini 1/2C sama dengan -2. So C sama dengan -4. So dah dapatlah jawapan dia. Sini 4. Dan yang terakhir comparison BF tambah CH tambah I. Panjang sikit lah sini. BF tambah CH tambah I sama dengan -1. Sebab kedudukan ni dekat ujung ni dibandingkan dengan sini. So B 1/2 intai lah nilai-nilai yang dah ada. -1 tambah C -4 H 5/4. Oh tak muat kotak saya. Tak apalah. Tambah I sama dengan -1. Okay, so kita akan kira satu-satu ni dapat sini -1/2 tolak 5 tambah I sama dengan -1. So I sama dengan -1 tambah 1/2 tambah 5. 4 tambah 1/2 92 kot rasa. 92. 92. Okey. Jadi sebenarnya kotak-kotak yang ada ni dia nak gantikan ataupun dia nak cari nilai abjad A, B, C, D, E sampai HI tu, dan kita nak gantikan balik benda semua yang kita dapat D ni pada tempat-tempat dia. Ni D, ni E, F, A, ni B,
Ni C, G. Okay. Jadi kalau nampak sebenarnya kita boleh potong dua lah. Kita boleh kerak dua. Maknanya dia punya ni bahagian atas ni adalah untuk apa? Okay. Bahagian bawah 3 ni adalah untuk matrix lower. Sebab nanti kita nak guna pakai balik ni matrix lower dengan matrix apa tu. Jadi saya akan tulis kat bahagian bawah ni. Okay, maka jawapan dia yang kita nak tukar jadi LU factorization, sebab ni step pertama baru. Kita nak dapatkan nilai A, B, C, D tu. So, kita akan dapat conclusion sini, maka matrix A yang kita fakturkan tadi yang LU tu, 2 liter. So, 2 liter lower bahagian bawah ada nilai 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ini pula 0, 0, 0. So, saya akan ambil lah benda ni semua letak kat sini. So, dia akan dapat 1/4, 1/2, -4. Okay. Sini pula D, E, F, G, H, I. So, dia akan ambil yang ni lah. D, E, F, G, H, I. Senang nak ingat turutan dia. So, dia akan dapat sini 4, 2, -1. 1/2. 5/4 dengan 9/2. So, inilah ending untuk step pertama. Step pertama untuk dapatkan pemfakturan L dan juga U. So, seterusnya saya masuk kepada step yang kedua. Okay, step kedua ni kita dah start selesai dah. So, kita dah ada matrix L, kita dah ada matrix U. Jadi, untuk persamaan step 2, kena ingat balik yang tadi yang saya beritahu, iaitu LY sama dengan B. Maknanya, matrix L yang kita dah construct tadi akan dipinjamkan untuk digunakan pada step 2. Okey, dan untuk matrix B pula ni dapat daripada soalan lah. Kita akan ambil dari sini, masukkan kat sini. Jadi kita akan tulis je LY sama dengan B je. So, dia kata sini LY sama dengan B. So, matrix L kita akan import daripada yang tadi. Okey, matrix Y ni yang barulah. Kita boleh tulis sebagai Y1, Y2, Y3. Okay, dan matrix B daripada soalan. Jadi saya hintai balik soalan dia. Okay, B adalah 12, 6, 3. Jadi kat sini lah. 12, 6, 3. Dan untuk matrix L yang ni, saya kena salin balik lah benda ni semua. Dan letakkan dalam ni. Sebab kita nak pinjam untuk matrix L. Untuk operasi yang pertama dulu. Macam ni. Okay. Alright. So, kita dah dapat bentuk ni. Nak selesaikan nak cari Y1, Y2, Y3. Dan dalam nota saya yang saya bagi, nak selesaikan untuk cari Y, kita akan gunakan forward substitution. Kenapa nama dia forward? Sebab kita akan cari daripada atas dulu. Iaitu kita akan dapat Y1 dulu. Lepas dapat Y1 masuk Y2 and then baru masuk Y3. So, yang ini kita namakan dia sebagai forward substitution. Maknanya dia start dari atas dulu lah. So, macam mana kita nak buat? 1 darab Y1 sama dengan 12. Sebab yang lain kosong. Kosong darab kosong. Y2 kosong lah. Kosong. Jadi tak ada lah. So, kita akan tulis kat sini jalan kerja dia. Dia dapat Y1 sama dengan 12. Kita terus dah dapat. Sebab dia ambil yang ni. Ni 1 darab Y1 sama dengan 12. Okay, so dah dapat jawapan yang pertama. Direct je. Sebab dia senang, tulang dia satu. Kalau tulang dia nilai lain akan jadi kiraan panjang lah. Okay, dah dapat Y1 sama 12. Next, kita nak cari Y2 pula. So, untuk Y2, yang ini darab dengan yang ni, dapat 6 lah. So, dia akan dapat 1/4 Y1 tambah 1 darab Y2. Yang belakang ni tambah dengan kosong darab Y3. So, tak ada tulis lah. So, dia akan dapat sini 1/4 Y1 tambah Y2 sama dengan 6. Ni ya. Okay, so dia akan dapat persamaan ni. So, kenapa nama dia forward tadi? So, Y1 nanti dia akan masukkan dekat sini tempat dia. Untuk dapatkan Y2. Jadi, jalan kerja dia akan dapat macam ni lah. 1/4 darab 12 tambah 2 sama dengan 6. So, nanti kita akan dapat Y2. Di mana yang diselesaikan lah. 4 potong dapat 3. 6 tolak 3 dapat 3.
Okay, jadi Y2 kita dapat 3. Okay, dan yang terakhir untuk cari Y3, kita akan ambil yang ni lah. 1/2 darab Y1 tolak 4Y2 tambah Y3 sama dengan 3. Dia panjang sikit lah kat sini. So, kita dapat 1/2 Y1 tolak 4Y2 tambah Y3 sama 3. Okay, di mana jawapan Y1 tadi, yang ni, dia akan masuk kat sini. Y2 sama 3 kat sini lah. Untuk dapatkan Y3 kat sini. Kita akan dapat nilai Y tu. Dapat 6. Ni dapat 12. So 6 tolak 12 dapat negatif 6. So Y3 sama dengan 3 campur 6 dapat 9. Okay. Jadi ini kita panggil sebagai step kedua. Di mana kita akan selesaikan persamaan LY sama dengan B. Di mana matriks Y tu kita akan dapat 12, 3, 9. So benda ni lah kita dapat dulu. Okay, full stop sini. Okay, kita masuk terus step ketiga. Final answer lah ni. Okay, step 3 dia punya formula adalah UX sama dengan Y. Okay, di mana jawapan Y tadi dekat sini akan diguna pakai dekat belakang ni. Dan matriks U tadi yang kita guna masa mula-mula tadi yang ini, dia akan ganti masuk kat dalam ni lah. Yang kita nak cari adalah yang X ni. Just ingat formula UX sama dengan Y. So saya akan buat dekat sini. UX sama dengan Y. Okay, matriks U kita ambil yang step pertama tadi. Matriks X yang salah iaitu X1, X2, X3. Okay, untuk matriks Y. Matriks Y ni sebenarnya Y1, Y2, Y3. Jadi kita akan ambil Y1 yang ni lah. Isi 12, 3, 9. So, setelah sini 12, 3, 9. Jangan ambil B tau. B ni untuk step 2 sahaja. Yang ni adalah matriks Y yang kita dapat daripada jalan kerja step 2 tu. Sebab ada pelajar dia pergi ambil balik B kat sini. So salah lah. Sebab B tu kita tak pakai dah. Kita hanya pakai B tu pada step yang kedua sahaja. So untuk matriks U ni kita ambil balik kat sini yang kita salin tadi. So sekarang ni untuk step yang ketiga ni kita akan gunakan kaedah penggantian juga. Tapi kita panggil sebagai backward. Backward substitution. Kenapa nama dia backward? Sebab kau nampak sini kosong kan? Kosong-kosong. Jadi kita akan dapat daripada belakang dulu. X9/2 X3. So kita akan start daripada belakang dulu untuk dapatkan nilai X3 dulu. Kalau tadi forward. Forward ni dia akan dapat Y1 dulu. Sebab tu dia ke depan. Kalau backward ni daripada belakang. Jadi kalau daripada belakang maksudnya kita kena ambil persamaan ni. Yang ni 92 X3 sama 9. So saya akan tulis kat sini dia akan dapat 9/2 X3 sama dengan 9. So selesaikanlah. 9 bahagi 9/2 nanti dia akan dapat 2. Okay, so dia akan dapat jawapan dia. Okay, dah settle untuk yang pertama. Untuk yang kedua kita ambil yang ni pula. 1/2 dengan 5/4 ni. 1/2 X1. Bukan X1. Dia kepada belakang 1/2 X2 tambah dengan 5/4 X3. Yang depan ni kosong tau. So kosong ni bila darab dengan X1 dapat kosong lah. Jadi kita tak tulislah kosong tu. So kita akan tulis sebagai 1/2 X2 tambah 5/4 X3 sama dengan 3. Sebab nilai kat sini. So yang X32 ni kita akan masukkan kat sini ganti. So dia dapat 1/2 X2 tambah 5/4 darab 2 sama 3. So kita boleh guna shift soft boleh. Nak kira satu pun boleh juga. So yang ni saya kira satu. So dia akan dapat 3 tolak 5/4 okay, darab dengan 2. So ni sini 1/2 lah. So dia akan dapat sini 1/2. So X2 sama dengan 1/2 bahagi 1/2 dapat 1. Okay, dan yang terakhir kita ambilkan persamaan atas tu. 4X1
tambah 2x2 tolak x3 sama dengan 12. Di mana gantikanlah yang kita dah dapat tadi. X2 ni duduk sini. Dan untuk x3 ni pun dekat belakang ni. Okay, ganti satu-satu. So dia akan dapat 4x1 tambah 2 darab 1 tolak dengan 2 sama dengan 12. So dia akan dapat 4x1 tolak kosong kosong lah, tak payahlah kosong. Ni dah terhapus ni, 2 dengan 2 jadi kosong. So yang kita akan dapat adalah 4x1 sama dengan 12. So x1 sama dengan 12 bagi 4 dapat 3. Jadi jawapan dia yang ni lah. X1 adalah 3, X2 adalah 1 dan X3 adalah 2. Atau kita boleh tulis juga dalam bentuk matriks lah, iaitu 3, 1, 2. Ataupun nak tulis secara transpose pun boleh juga. Transpose tu maknanya matriks dia akan jadi bentuk ni. Transpose. Okay, dah full stop. Jadi jawapan dia memang kita akan dapat di belakang lah. X1, X2 dan X3. Jadi inilah overall jalan kerja LU factorization method. Okay, so setakat ni, kalau ikutkan dia hanya 3 step lah. Kena faham dari segi nak rangkakan A sama B, nak bentukkan Doolittle. Kalau crowd dekat sini je beza. Kalau crowd tulang dekat sini. Tapi dia tetap A, B, C, D ni sama. Cuma formula dia berbeza sikit lah nanti untuk kita punya hasil darab tu. Okay, dah tulis dah semua ni, kita masuk dalam LY, nak cari Y. Dan last sekali kita akan dapatkan nilai dia punya matrix X. Okay, so ini dinamakan sebagai LU factorization, iaitu Doolittle method. Crowd. Untuk crowd, tulang dia dekat sini yang jadi 1 ni. Macam ni Dan untuk darab matrix tu sama je. Cuma dia akan dapat yang ni dulu, A, B, D. Kalau Doolittle dapat D, E, F yang tunggal tu. Tapi kalau Doolittle crowd dapat sini. Thomas ni, dia punya soalan tu dia memang setting matrix A tu memang dalam bentuk tridiagonal. Maknanya hujung ni kosong, hujung ni kosong. Baru kita guna Thomas. Thomas ni memang cepat sikit lah sebabnya dia punya hujung kotak ni takkan ada. Sebab dia dah memang setting dia punya, ni bukan tulang ni, kita panggil tridiagonal lah. Hujung ni memang jadi kosong. Jadi sebab tu Thomas ni dia ada abjad dia. Kalau Doolittle dengan crowd, kita cari sampai I. Ni I. Thomas dia just ada sampai E sahaja. Ni E. Tapi itulah syarat dia mesti matrix A tu tridiagonal. Kalau jumpa soalan tridiagonal, terus tak payah fikir panjang lah. Tak payah guna Doolittle, tak payah crowd, guna Thomas. Dan step dia sama je. Step 1 nak cari abjad, step 2 forward substitution dan step 3 adalah backward. Itu sahaja.